warahmatullahi wabarakatuh. Ajoy Speed here. Selamat bertemu kembali. Okey, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, pemancing-pemancing yang saya sayangi. Pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit pengetahuan tentang bagaimana cara kita boleh memberikan ruang dan peluang supaya hasil pancingan kita tu bertambah. Saya cakap ni bukan bermaksud saya turun selalu dapat hasil yang banyak, tidak. Ini adalah ilmu-ilmu yang diajar oleh orang-orang lama, pakar-pakar pemancing, orang yang hebat-hebat tentang dunia pemburu penghuni dasar air tawar, iaitu udang galah. Jadi banyak ilmu yang saya pelajari daripada orang tua-tua, daripada pakar-pakar kita. Saya bertanya dan melihat apa yang dilakukan, yang mana faktor-faktor itu boleh membantu supaya memberi peluang kepada kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kadang-kadang kita pernah turun tapi hasil tak seberapa. Kat rumah anak isteri tunggu nak makan udang, tapi bila balik dapat udang tak banyak. Itu yang jadi bila naik ke JT, tanya pada toki JT ada jual udang tak, pun tak apalah. Cuma yang tak sedap kadang-kadang ada yang memberi gambaran pada sungai tersebut hasilnya banyak, tapi sedangkan udang yang ada itu udang yang dibeli daripada masyarakat setempat ataupun toki jeti. Tapi tak apalah, itu hak individu. Bagi saya, kita memancing, berapa banyak hasil yang kita dapat, itu yang kita beritahu, itu adalah lebih baik. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin hari ini saya akan memberi sedikit tips bagaimana kita boleh membantu faktor-faktor yang boleh membantu kepada hasil tangkapan kita di sungai. Baik, yang pertama tentang parking boat. Okey, pelbagai cara boat yang kita bawa, kita parking untuk memancing. Ada macam-macam cara. Okey, yang pertama yang familiar digunakan adalah menggunakan sauh. Baik, apa kekangan apabila kita menggunakan sauh? Yang pertama, sauh ni paling sesuai kita gunakan ketika air kecil, air bani ataupun kawasan yang tidak berarus. Itu paling sesuai. Dan gaya penggunaannya pun macam-macam. Begitu juga dengan bentuk sauh pun macam-macam, terpulang. Kita sebagai pemancing, kita harus tahu keadaan sungai yang kita pergi. Baik, sebagai contoh saya kenal pemancing-pemancing yang kerap turun di Teluk Intan seperti Pak Wan, Amin Fugazi, siapa lagi, Livia Exoga. Ramai juga beberapa orang lagi pemancing yang saya dapat makluman, di mana apabila mereka turun menggunakan sauh di sungai Perak, di Teluk Intan contohnya, di sana, sungai di sana dikatakan dasarnya terlalu berselut, berlumpur dan ada juga tanah liat. Jadi kebanyakan daripada pemancing di sana menggunakan sauh, menggunakan besi yang panjang. Maksudnya apabila dijatuhkan sauh itu, besi tadi akan terus termasuk di dalam lumpur. Jadi itu akan dapat membantu supaya bot kita tidak hanyut. Okey, itu di sungai di sana. Ada sungai seperti di sungai di Temerloh, sungai di Kolin, Keluang. Sungai-sungai itu seperti sungai begitu juga seperti di sungai Gresik. Ada kawasan yang di mana dasarnya agak keras. Memang mula-mula lumpur, tapi di dalamnya terdapat kawasan batuan ataupun tanah liat yang keras. Jadinya kalau pakai sauh seperti itu, kita jatuhkan sauh itu tak masuk-masuk di dalam lumpur. Akhirnya bot kita akan hanyut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bentuk sauh yang kedua, kita pakai bentuk macam saya pakai bentuk yang ada kat lengan Popeye. Satu batang besi, kemudian ada 4 batang besi keluar. Tak berat sangat, sedang-sedang aja. Tapi setakat ini yang saya pakai di mana-mana sungai, terutama sungai Gresik, sungai Kolin, Batu 18 Mawai, sungai di Temerloh. Setakat ni alhamdulillah memang tak hanyut lah. Tak hanyut, sorry. Jadi itu bentuk sauh. Ada yang menggunakan shaft lori, ada yang menggunakan drum brake kenderaan,
ada yang buat menggunakan gabungan daripada besi-besi yang apa ni, yang besar. Bagi saya benda tu akan memenatkan kita, sebab apabila kita jatuhkan sahu yang terlalu berat memang kita anyut, tapi apabila kita nak pindah, kita nak angkat sahu, di situ datang masalahnya. Jadi perkara ini ada kaitan dengan apa yang saya nak sampaikan, tips-tips yang berikutnya nanti. Baik. Jadi parking menggunakan sahu, ada kalau yang mancing berdua dia menggunakan dua sahu. Parkingnya melintang, satu sahu di sebelah kiri, satu sahu di sebelah kanan. Kalau mancing berdua menggunakan sahu secara parking menegak, saya rasa tak berapa sesuai. Sebabnya bila pemancing yang di bahagian belakang melontarkan tali joran, pemancing di depan pun begitu juga. Apabila arus tolak, tali-tali akan termasuk ke hadapan dan akhirnya akan menyebabkan tali-tali tadi akan berlanggar sama sendiri dan akhirnya terbelit-belit. Itu jadi masalah. Yang sesuai kalau kita memancing menggunakan sahu, kalau berdua parkingnya secara melintang, itu paling baik dah. Kalau seorang paling senang, kita menggunakan sahu. Kalau macam saya bersama rakan-rakan, kebanyakannya saya menggunakan sahu satu anchor di bahagian muncung dan batu pemberat di bahagian belakang. Jadi apabila kita parking, cempakkan sahu di bahagian hadapan. Apabila sudah tersangkut, terus letakkan batu pemberat, macam sahu juga, tapi lepaskannya secara menegak ke dasar. Kemudian kita ikat. Jadi boat kita tidak akan ke kiri dan ke kanan. Jadi apabila kita memancing, mana tahu kawasan itu banyak makannya, jadi tak ada gangguan. Itu paling baik lah kita kalau memancing seorang. Cara parking pun boleh, sama ada kita nak parking menghadap enjin, ataupun kita nak parking, kita duduk di pelampung boat, kita menghadap di hadapan. Maksudnya muncung boat kita ataupun fiber di belah hadapan kita. Tapi pun akan berlaku satu masalah. Apabila ada arus, mungkin apabila kita sudah balingkan tali-tali pancing kita, dia akan berkumpul di satu tempat di hadapan, pun mendatangkan masalah. Yang telah pernah saya cuba, kita parking menghadap, kita duduk, kita menghadap enjin boat kita dan kita boleh baling di serata tempat di hadapan kita. InsyaAllah tiada gangguan daripada tolakan arus yang menyebabkan tali pancing kita bergabung, macam tu. Okey. Kemudian cara yang kedua, kalau yang familiar di kawasan kawasan Sungai Muar, kami menggunakan buluh. Kami menggunakan buluh untuk parking boat. Kalau ada gambarnya nanti saya akan tunjukkan. Okey, parking menggunakan buluh sangat-sangat senang. Bagi yang tak pernah menggunakan buluh, mereka akan tengok, benda ni menyusahkan. Benda ni kadang-kadang pernah menjadi gelaran daripada rakan-rakan pemancing lain, geng buluh. Kami tak kisah. Sebabnya memang kami gunakan buluh, memang geng buluh pun. Kalau di sini kadang-kadang buluh tu dah jadi macam suatu benda yang terlalu bernilai kalau nak turun memancing. Jadi bagaimana cara menggunakan buluh itu? Okey, saya ceritakan secara teori. Paling baik kita buat praktikal, tapi kat sini tak boleh lah nak buat praktikal. So saya akan ceritakan secara teori, sedaya mampu supaya geng-geng pemancing di luar sana, kalau nak menggunakan buluh, boleh menggunakan buluh di sungai masing-masing. Okey, buluh yang kita gunakan, saya tak pasti nama buluh itu. Ada yang menggelarkan buluh yang nama ini, saya tak pasti. Tapi apa yang penting ialah buluh tu panjang dan kalau boleh tebal, dan jangan buluh muda. Kalau buluh muda dia mudah patah. Gunakan buluh yang telah tua. Okey, bagaimana cara nak membawa buluh apabila kita membawa bot? Okey, kawasan sini pun saya pernah tegur beberapa rakan pemancing. Saya tegur bukan maksudnya saya nak menunjukkan kepandaian, tidak. Saya sayangkan mereka. Saya tegur cara bawa buluh, mestilah pangkal buluh tu di hadapan bot. Mestilah di muncung perahu, dan kalau nak membuat perjalanan yang jauh, pastikan buluh itu telah diikat di depan perahu. Sebabnya kalau kita bawa buluh di dalam bot kita, bahagian yang hujung, maksudnya bahagian yang halus tu di sebelah hadapan, apabila berlaku lantunan ketika kita bawa bot, dia akan menyebabkan lenturan pada buluh itu. Apabila termasuk aja ujung buluh di dalam air, bot kita boleh terbalik.
Dan perkara ini telah berlaku pada rakan baik saya sendiri. Dia bawa satu bot, saya bawa satu bot. Sambil ketawa dia bawa bot, saya kata tukar buluh, saya kata pusingkan buluh. Dia tak nak ikut. Lalu dia bawa bot, ketika itu ada gelombang dan buluhnya, ujung buluh itu termasuk di dalam air. Terus berlaku satu tolakan pada bot dan bot itu melanggar bot saya. Nasib baik saya dapat elak sikit. Tepis. Kalau tidak, tak ada aja speed kot. Jadi itu kesannya. Kemudian perkara kedua yang berlaku di kawasan sini berkenaan dengan buluh. Ketika bawa buluh, ada seorang pemancing Cina di kawasan sini dah lebih kurang dalam, kalau tak silap saya, 7 ke 8 tahun dahulu. Dia mancing berseorangan, bawa buluh. Kemudian tak balik rumah. Isterinya membuat laporan polis. Bila siasat, jumpa bot dengan kelengkapan semua ada dalam bot, buluh tak ada. Jadi kami membuat andaian berdasarkan ada seorang pekerja Indonesia ternampak, katanya dia kata itu bapa sedang mancing, kepalanya terkena buluh. Okey, jadi kami membuat andaian ketika dia bawa bot, muncung hujung buluh itu termasuk di dalam air. Kemudian berlaku tolakan, maka buluh itu terkena pada bahagian dahi. Tidak lama kemudian jumpa mayatnya dekat bahagian dahi itu ada garisan, ada kesan lebam dan berdarah. Dan teori yang kami bincangkan tadi mungkin ada kesahihannya. Jadi bahaya juga bawa buluh ni, tapi kalau kita buat dengan cara yang betul seperti saya bagi tahu tadi, ikat, kemudian pangkalnya di hadapan, insya-Allah kita akan selamat. Kemudian bagaimana cara kita nak meletakkan buluh ketika kita parking? Okey. Kita memancing akan mengikut arus. Tak ada orang memancing lawan arus. Okey. Bila kita nak parking, kita akan baringkan buluh selaras dengan kita. Baringkan buluh, tetapi jangan menyucuknya secara tegak dengan badan kita. Cucuknya ke hadapan sedikit. Sebabnya apabila kita dah cucuk, kemudian kita dah sangkut ataupun ikat, arus akan menolak bot kita, maka kita akan dapat satu posisi yang lebih baik, lebih tegak. Kalau kita cucuk tegak, nanti arus tolak, kita akan sengit. Itu cara parking menggunakan buluh. Kemudian di kawasan yang Tohor ataupun Tanjung ataupun kawasan Cetek, kita akan cucuk buluh itu di dalam tanah. Caranya macam tadi juga, kita serongkan ke hadapan sedikit, baru cucuk di dalam tanah. Bukan cucuk secara menegak, cucuk secara melintang. Masukkan dalam air, cucuk. Kemudian di hujung buluh itu kita letakkan di bahagian pemegang enjin. Macam saya dulu tak tahu, letakkan buluh tu di bawah pelipat kaki. Tapi dia punya sakit, Allahu Akbar. Sebab kita menahan. Tapi apabila dah lama-lama kelamaan, fikir apa guna pemegang enjin yang ada di enjin itu. Jadi saya gunakan untuk buat sangkut. Ada binaan bot yang mana apabila kita sangkutkan, dia fit, ngam-ngam. Tapi ada juga bot yang ada ruang, jadi kita terpaksa ikat. Jadi kalau nak menggunakan buluh, sedikit sebanyak saya dah ceritakan. Kalau nak cuba, boleh cuba. Apa keistimewaannya? Kita nak mancing, ada dua ruang kawasan yang kita boleh pancing. Sebelah dalam dan juga di sebelah luar. Kalau kita menggunakan teknik ikat tepi, kejap lagi saya cerita ikat tepi, kita akan dapat satu hala saja. Tapi kalau menggunakan buluh, kita dapat ruang kiri dan kanan. Okey? Dan yang paling best, nak pindah senang. Tarik buluh, letak dan jalan. Okey, itu cara menggunakan buluh. Kemudian seterusnya cara mengikat tepi. Ikat tepi ni satu perkara yang sangat-sangat tak digalakkan lah. Tapi kalau dah tak ada sauh, kalau dah tak ada buluh, terpaksa buat macam tu. Diharap pemancing semua berhati-hati. Sebab apabila kita ikat di tepi, yang kita risaukan ialah haiwan berbisa. Di sungai, macam-macam haiwan berbisa ada. Ada tedung, ada laba-laba, ada ular hitam kuning, ada ular kapak, dan juga haiwan berbisa yang mungkin saya tak tahu namanya. Okey, itu akan mendatangkan mudarat pada kita. Contoh, apabila parking, tuan-tuan akan ikat tali di kawasan pokok. Okey, kalau pokok berbaru di sungai ni daunnya lebar, yang besar, yang renek itu, tapi daunnya banyak, daun lebar tu dipanggil pokok berbaru.
kawasan seperti itu digemari oleh ular hitam kuning. Terutama pada waktu malam. Begitu juga pada waktu siang. Kita ingat tak ada apa-apa, tapi kadang-kadang di dalam tu kalau tak ada ular, tapi buaya suka duduk di dalam tempat seperti itu. Kita tak tahu. Okey, kalau dah ikat, kalau diganggu oleh haiwan berkenaan, macam mana kita nak lari? Begitu juga kalau misalkan kata kita memancing pada waktu malam, ikat di bahagian tepi, pertama risikonya kita nak mengikat. Kadang-kadang kita tak perasan di situ ada haiwan berbisa. Pegang aja pokok, kena patuk. Apa akan jadi? Itu yang bahaya. Kemudian dan di waktu malam, ular hitam kuning ni dia boleh masuk ke dalam bot kita. Apabila tuan-tuan ikat tali bot di bahagian pokok, ular kalau misalkan ada di situ, dia akan masuk ke dalam bot kita. Jadi na'udzubillah, perkara seperti itu yang kita nak elakkan. Tetapi berbeza dengan ular tedung. Ular tedung, mereka ada laluan mereka sendiri. Kalau misal kata kita memancing, kita nampak ular tedung, jangan gabra, jangan risau. Saya pun gabra dan risau, tapi saya pesan sebab saya tahu sedikit pengetahuan ini berdasarkan kawan-kawan yang dah alami perkara ini. Ular tedung dia akan lalu pada laluan dia. Jadi andai kata bot kita ada pada laluan dia, dia tak akan ganggu kita, dia akan naik ke atas bot, dia akan lalu terus. Dia tak akan elakkan bot kita. Itu perangai ular tedung. Setakat yang saya tahu, setakat pengalaman yang saya congkil daripada orang-orang lama dan juga rakan-rakan pemancing saya. Kalau misal kata dilalui di hadapan bot kita, dilalui je lah. Cuma kita jangan bergerak. Kalau boleh diam. Kalau tak nak pindah, kalau daripada jauh dah nampak tu, apa nak tunggu lagi? Cabutlah. Benda bahaya kan. Okey. Tapi kalau kata kita tengah bergerak, kalau nak mengusir dia daripada kawasan itu, kita boleh buat ombak. Tapi jangan buatlah, saya nasihatkan jangan buat. Kalau dah jumpa ular tedung di kawasan itu, beralihlah di tempat lain. Pergilah memancing di tempat lain supaya kita berada dalam keadaan selamat. Apa yang saya katakan buat ombak tadi, ular tedung ni, kalau tuan-tuan nampak dia datang, kita bawa bot, kita pusing, buat ombak, dia akan marah. Bila dia marah, dia tak tahu, dia hilang arah dan laluan dia. So, dia akan pergi ke arah lain. Itu cara dia. Tapi kalau boleh, jangan buat. Itu pesan saya, jangan buat. Kalau jumpa, cepat-cepat cabut. Alip bot, cabut. Okey. Seterusnya, lintang tali. Lintang tali ni biasa kita gunakan di sungai-sungai yang kecil. Sungai Mawai, laluan masuk Sungai Nita Kolin, ulu-ulu Sungai Muar, ulu-ulu sungai, di mana-mana saja sungai yang kecil, lintangkan tali. Maksudnya tali tu diikat di sebelah kanan sungai, di tebing, dan di kiri sungai. Jadi apabila kita nak mancing, kita cuma ubah spot daripada tepi bawa ke tengah dan bawa ke tepi sebelah sana, dan pusing balik, ulang balik tempat tadi. Tapi saya rasa secara peribadi, kalau kita buat macam tu, peluang kita untuk mendapatkan udang yang banyak agak berkurang. Sebab kita cuma berada di satu spot, cuma berbeza laluan. Memang betul, udang ni ada laluan. Dia ada longkang dia yang dia lalu. Bukan semua tempat dia lalu. Ada dia berterabur tapi tak banyak. Kalau kita mancing, kalau kita terjumpa dia punya longkang dia, insya-Allah kita akan memungut udang-udang yang ada kat situ. Okey, seterusnya tip yang kedua. Tip yang kedua ialah membaca alur air. Alur air. Di sungai kita yang ada pasang surut, dia ada alur air. Sungai yang tiada pasang surut, dia tak ada alur air. Semua terus saja. Ada sikit-sikit je. Tapi kalau sungai yang ada pasang surut, ada alur air dia yang tertentu. Bagaimana kita nak membaca alur air? Senang aja. Tengok dekat atas permukaan air tu ketika air turun surut ataupun air naik pasang, di mana pergerakan sampah-sampah itu hanyut. Di situlah alur air. Kita akan nampak dia beralur. Tu. Kalau misal kata waktu hujan, kadang-kadang kalau angin tak tiup, kita akan lagi jelas nampak dia punya alur air. Jadi, alur air ini sangat penting. Apabila kita pandai boleh mencari alur air, kita akan terselamat daripada perkara-perkara seperti bot dilanggar pokok nipah, bot dilanggar oleh sampah yang besar, bot dilanggar oleh tunggul. Okey, kita nak parking, kalau menggunakan sauh, kita kena pastikan alur airnya di mana. Okey, dan kita cempakkan sauh kalau boleh. Bukan kalau boleh, memang kena cempakkan sauh di luar alur air, sama ada di kiri ataupun di kanan. Kalau air pasang, kita akan cempakkan sauh kita. Tengok alur air ni mana. Kalau alur airnya
tak terlalu tengah. Kalau air kecil okey, tak jadi masalah. Kalau air besar, agak besar. Alur air bila naik pasang, kalau kita di sebelah kiri, kita tengok alurnya di mana. Kalau ruang di sebelah kiri itu besar daripada alur sampah tu, kita masuk di sebelah kiri. Kalau di tengah, mungkin akan hanyut sebab arus laju. Jadi, elakkan daripada parking pada alur air. Jadi kadang-kadang kita tak perasan, kita leka melayan udang masuk umpan, belakang ada pelepah nipah ataupun rumpun nipah yang hanyut. Bila berlaku rempuhan, kita tak dapat nak selamatkan diri. Tak sempat tuan-tuan. Tapi kalau misal kata dah terparking tempat macam tu, pastikan tali sawu yang kita ikat itu ikat hidup, jangan ikat mati. Dan standby pisau. Kadang-kadang kita ikat hidup pun, kita nak tarik pun tak terbuka. So standby pisau, kita potong aja, biarlah sawu tu. Yang penting kita selamatkan nyawa kita. Okey. Itu kalau menggunakan sawu tadilah. Jadi tentang alur air. Kemudian alur air akan membawa sampah yang banyak. Ada ketika udang-udang ni dia suka mengikut pada alur air, lebih-lebih lagi kawasan selekor. Bila ada alur air, ada kawasan rempuhan di sebelah dinding yang dihadap oleh air berkenaan, sama ada air pasang ataupun air surut. Jadi udang ni dia kadang-kadang suka di kawasan seperti itu. Kenapa? Biasa kawasan rempuhan air ni kurang lumpurnya. Bila kurang lumpurnya, kawasan tu bersih. Udang ni dia duduk aja dalam air, tempat kotor, tempat lumpur, tapi perangai dia suka benda yang bersih. Itu satu perangai udang. Kalau tuan-tuan pernah main lukah yang kita ada tu, kita kena cuci bersih-bersih. Kalau kotor dia tak nak masuk. Itu perangai udang. Duduk tempat kotor kan, tapi suka yang bersih. Sebab itulah kita makan udang kan, sebab udang perangainya begitu. So bila dia suka tempat bersih, udang pun bersih. Okey. Seterusnya tips yang ketiga, spot balingan. Okey, macam ni. Bila kita dah parking untuk memancing, dah siap semua, lain orang, lain cara, terpulang pada masing-masing. Saya sampaikan bukan saya nak suruh geng-geng pemancing di luar sana ikut saya, tidak. Saya cuma memberikan pengalaman, memberikan sedikit berkongsi sedikit tips yang telah saya cuba sendiri bersama rakan-rakan. Okey, bagaimana? Kebiasaannya kita mancing paling baik kita menggunakan 7 joran. Ada yang menggunakan 5 batang joran, tapi yang paling tak sesuai, kadang-kadang saya tengok ada pemancing turun bawa 2 batang joran. Bukan tak boleh, tapi kita penat lah. Penat macam mana? Turun mancing sehari suntuk 2 batang joran, sewa bot, sewa enjin, dengan makanan bawa 2 batang joran. Jadi kalau 2 batang joran ni, peluang untuk mendapatkan bilangan udang yang banyak ni akan berkurang berbanding kalau kita menggunakan 7 batang joran. Peluang untuk kita dapatkan udang yang banyak, bilangan udang yang banyak tu lebih cerah. So macam mana? Kita ada 7 batang joran. Biasakan membuat 3 ataupun 4 lontaran jauh. Sebab udang ni kadang-kadang kita tak tahu, walaupun kita dah agak okey, ni mungkin alur dia, okey, mungkin dia agak bermain di sini, okey, mungkin di sini ada reba. Tapi kita tak nampak, kita tak tahu. Kita cuma andai dan kita cuma menganggarkan ini kawasan yang ada udang. Okey, so kita buat macam mana? 3 joran ataupun 4 batang joran kita baling jauh. Untuk tujuan apa? Scan. Jauh. Sejauh yang boleh lah. Baling jauh, tapi jangan baling atas pokok. Jangan baling atas pokok. Baling satu di hadapan kita, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kanan yang lebih jauh. Okey, kemudian selebihnya makin dekat dan tepi bot pun jangan ditinggalkan. Kadang-kadang memang kebiasaannya memang ada udang di sekitar kita. Okey, apa kebaikan kalau kita tabur joran kita jauh-jauh? Yang pertama, udang ni bersifat mendatang. Bila dia dapat bau, dia akan datang. Baik tu kalau tuan-tuan perasan, ada ketika orang yang mancing berdua, kalau parking tegak, orang depan selalu cepat dapat udang, orang belakang kurang. Sebab udang ni mendatang, dia akan ikut arus. Dia akan menongkah arus untuk mendapatkan makanan. Jadi, kalau di kawasan itu udangnya berterabur, kita dah baling serata, mungkin peluang kita untuk dapatkan udang di kawasan yang lebih jauh itu lebih besar. Itu tujuannya. Okey. Kebaikan lontaran jauh yang kedua. Yang pertama tadi kita dapat tarik udang yang duduk di jauh.
Yang kedua, kalau tuan-tuan perasan, lepas tengok video saya nanti, tuan-tuan boleh cuba sendiri. Tuan-tuan ikat mata kail, sama ada yang pakai satu mata ataupun dua mata atas bawah. Setelah ikat tu, tuan-tuan cuba letakkan ujung jari dan tarik. Okey, tarik tali perambut itu. Lihatlah kedudukan mata kail apabila kita tarik. Dia akan cengkul ke belakang macam ni lah, terbelakang lah. Maksudnya dia akan terpusing. Susah nak tunjuk kat sini. Saya pun tak diikat rata tadi. Okey, dia akan daripada tegak macam ni, bila kita tarik dia akan terpusing ke belakang. Maksudnya kepalanya di atas kat sini. Jadi dia akan menyebabkan datangnya peluang untuk udang itu melepaskan diri. Kalau kita buat lontaran jauh, macam saya cakap dalam video sebelum ni, untuk menggunakan joran panjang untuk mendapatkan sudut yang besar, balingan jauh juga membantu kita untuk mendapatkan sudut tarikan yang besar. Okey, maksudnya macam ni, kalau kita baling jauh, apabila kita tarik joran kita, kedudukan mata kita mendatar. Bila kita tarik, dia kurang kepala mata kail tu kurang naik ke atas. Dia naik sikit je. Jadi yang cengkol tu lebih tinggi daripada dia punya pangkal mata. Jadi peluang untuk kita dapat dan tarik udang tu naik ke boat kita itu lebih cerah. Tuan-tuan cuba. Cuba. Saya ni bagi tip, bukan saya pandai. Saya menggunakan pengalaman dan juga ilmu-ilmu daripada sumber-sumber yang saya peroleh. Okey. Seterusnya, kalau kita mancing, kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, selalunya memang kita gemar nak dapatkan sado. Sebab itu tagline sado ni boleh menggegar kita punya jiwa. Sado, menggegar iman. Kena rakan sebelah jerit, sado, kita dah tak tenteram nak memancing. Punya jahatnya perkataan sado itu. Okey. Satu, saya tak banyak sangat pengalaman, tapi bolehlah saya nak ceritakan satu cara bagaimana kita nak tahu mungkin kawasan situ ada udang galah. Okey, ada udang sado. Pertama, kalau kita memancing dapat udang telur. Okey, dapat aja udang telur, confirm dekat situ mesti ada udang galah. Sama ada duduk di tepi, ataupun dia duduk di tengah, ataupun duduk di hadapan, ataupun dia duduk di belakang udang betina. Sebabnya udang ni mengawan di kawasan hulu. Kemudian selesai proses mengawan, udang-udang ini akan membawa pasangannya bergerak ke air payau, menuju air payau untuk meneman isteri-isterinya masuk ke bilik persalinan di air payau. Udang menetas ataupun bertelur, melepaskan telur di air payau. Sebab itu dia akan bergerak. Mengawan di hulu, bukan maksudnya semua di situ. Tak, ada juga di serata. Tapi tak banyak. Kebiasaannya memang dia akan mengawan di sebelah hulu. Jadinya, udang galah tadi, udang jantan tadi, sama ada spek kuning, sama ada udang gading, sama ada spek biru, sama ada spek biru pendek, sama ada galah ranting. Dia akan menemani, punya setianya udang ni, dia akan menemani isteri dia tadi dalam perjalanan menuju ke air payau. Jadi, apabila kita dapat udang telur, maka kita akan berpeluang untuk mendapatkan udang galah, udang sado. Jadi caranya bagaimana? Kita scan lah. Tapi kalau 7 batang joran, kita turun dekat keliling perahu je, peluang kita untuk mendapatkan bilangan udang dan saiz udang yang lebih baik itu berkurang, akan menurun. Itu pengalaman. Jadi kalau tuan-tuan boleh cuba. Geng-geng pemancing semua boleh cuba. Tapi bukan maksudnya saya paksa untuk mengikut cara saya dan cara rakan-rakan saya, terpulang pada masing-masing. Ada ketika tak selalunya memang sentiasa baling jauh, tidak. Kadang-kadang main ketika air sejuk, terpaksa main dekat kawasan reba, bawa pokok, main pokok, semua dekat kawasan macam tu juga. Kena ada kebijaksanaan apabila kita menghadapi situasi macam tu. Kemudian, apabila dah cuba mengamalkan cara balingan jauh, minta sangat rakan-rakan pemancing yang turun komplot, janganlah parking dekat-dekat. Ini kadang-kadang saya lihat mancing 7 bot, semua sebaris dekat-dekat selang dalam 3 meter, 2 meter satu bot selang. Janganlah macam tu. Sebab dia akan mengurangkan peluang kita untuk membuat balingan, membuat lontaran yang lebih jauh. Peluang untuk dapatkan scan kawasan udang tu akan lebih dah jadi terkurang. Jadi kena faham-faham lah kalau kawan-kawan kita ni yang style mancing
balingan secara jauh, kita janganlah parking dekat-dekat, parkinglah jauh-jauh. Parking satu lebih kurang dalam 20 meter ke 30 meter. So kita boleh buat balingan jauh, dan kawan-kawan kita pun kena faham kalau nak buat cara seperti itu. Kalau tak nak pun tak jadi masalah. Rezeki Allah yang tentukan, bukan teori saya, bukan cara saya. Rezeki itu Allah yang tentukan. Saya cuma berkongsi cara bagaimana kadang-kadang benda ni boleh diguna pakai, dan cara untuk kita menambah bilangan udang yang kita dapat. Macam tu cara dia. Kemudian tips saya yang keempat, tolong bila kita memancing, kita dah bayar sewa, kita dah beli makanan, kita dah isi minyak, dah bermodal. Jangan malas ketika memancing. Maksud saya malas macam ni. Okey. Bila kita memancing, saya selalu perhatikan pemancing-pemancing malas pindah tempat. Malas pindah tempat tadi mungkin faktor malas nak ikat, malas nak angkat sauh berat dan sebagainya. Jadi itu sebab itu saya ceritakan tentang penggunaan sauh yang macam mana, penggunaan parking yang macam mana. Okey. Jadinya pernah saya perhatikan ada pemancing yang satu hari, dan saya pernah tanya dengan Master Udin Moss ni, pun ada tanya rakan pemancing yang turun dekat kawasan Gresik, saya tanya berapa kali pindah. Dia kata kenapa? Tak ada saja nak tahu, saya kata. Jadi dia kata ada dah dalam 3-4 tempat aja. Dia pada pagi sampai ke petang 3 ataupun 4 tempat, tuan-tuan bayangkan. Jadi kita jangan malas. Kenapa? Okey. Bila kita kerap pindah, bila kita rajin pindah, dia akan membantu kita untuk mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak. Kena pula kawasan yang memang banyak udang, lagi banyak kerap kita pindah, lebih banyak udang yang kita boleh dapat. Memang kadang-kadang ada yang kata nak buat apa pindah kat situ, memang dah makan. Betul, udang ni dia ada gangguan. Maksudnya macam ni, kawasan walaupun banyak udang, bila kita mancing-mancing kadang sangkut, kadang ada bunyi benda jatuh, bising, gelombang, bukan gelombang, tarikan apabila kena reba, semua akan membuatkan udang lari. Walaupun tengah banyak udang. Sebab itu kita kena pindah. Tuan-tuan tak perasan, takkanlah kita mancing tak ada sangkut. Mesti ada sangkut. Apabila sangkut, kita akan tarik. Sebab itu apa yang saya belajar daripada si Fuho, dia pesan pada saya, kita kalau mancing, yang sangkut tu kalau waktu tengah ada udang lah. Yang sangkut tu kalau boleh jangan kita rentap. Sebab apabila kita rentap, kawasan udang menyorok dekat kayu tu, memang banyak udang, tengah banyak udang. Bila kita sentap, ada gegaran, udang akan lari. Semua dia akan lari. Berterabur dia lari. Jadi itu akan menyebabkan kita tunggu lama-lama, walaupun tengah musim banyak udang, so tak ada udang. Okey, jadi tolonglah bila kita memancing, keraplah. Memang penat mancing ni, memang penat. Tak tipu kalau tak penat. Tuan-tuan sendiri memang rasa. Memang sangat-sangat penat. Jadi dalam satu hari itu kalau boleh melebihi 10 tempat pindah pun dah cukup bagus. Saya dengan Udin Moore selalu mancing malam dekat sini. Walaupun kami mancing sekejap. Kadang-kadang kami mancing bermula jam 8 malam, lepas main maghrib tu ataupun sembahyang isyak, kami akan turun dan tak lama. Kita orang ni memang jenis mancing tak lama sebab cepat lapar. Kita turun mancing bawa makanan yang simple-simple je. Kadang-kadang dia ada bawa makanan berat. So bila dah memancing tu sampai satu tahap dah lapar, dah kebulung, kita orang naik, mesti naik pergi makan je. Tak boleh mancing lama. Okey, jadinya macam ni. Kami turun memancing lebih kurang dalam katalah pukul 8, 9, 10, 11. Pukul 11 lah kadang-kadang kita 3 jam ke 4 jam macam tu dah kami dah balik. Kadang-kadang satu malam tu sampai 15 ke 16 tempat kami pindah. Bayangkan dalam masa 3 jam hingga 4 jam. Berbelas tempat kami pindah. Pernah satu ketika saya memancing, ada orang lain mancing kawasan situ. Diikat tepi. Saya pakai sauh. Saya yang pakai sauh pun saya dah pindah daripada pukul 8 saya belum mancing sampai pukul 9.30. Saya dah pindah 5 tempat. Dia satu tempat tak pindah-pindah. Sampai terdetik hati saya. Ui, gasak ke kat situ? Sampai saya macam nak tanya, macam apa ni, nak tengok. Tapi tak apalah, kita biarkan je tu cara dia nak buat macam mana. Pada ketika itu saya dengan Udin Moore dah berpindah randah 5 ke 6 tempat dalam tempoh masa 1 jam, dan akhirnya apabila sampai ke tempoh 3 jam kami berpindah sampai berbelas-belas tempat. Keesokan harinya saya jumpa pemancing berkenaan, saya tanya, saya kata malam tu parking lamanya, banyak dapat ke? Tuan-tuan tahu apa dia kata? Mula-mula tu memang ada makan, dah dapat seekor dah udang bujang. Lepas tu sangkut lepas, dia ada makan lagi, saya nak tunggu dia makan lagi. Berjam-jam tuan ditunggu. Saya tanya, habis dapat berapa ekor? Adalah dalam 3 ekor. Allahu Akbar. Bukan nak mengatakan dia tak pandai pancing, tidak.
cara kita tu yang mempengaruhi hasil kita. Kita duduk terlalu lama, pindahlah. Bila kita pindah banyak tempat, itu lebih baik. Kalau ikut Maha Guru Sifu Anong, Mat Azmi Abdul Rahman lagi best. Satu tempat 2 ekor, lebih bonus. Bayangkan dalam satu hari tu, satu tempat 2 ekor, lebih bonus. Kalau tak ada, satu tempat seekor, lebih bonus. Kalau satu hari mancing dekat 20 tempat, kalau satu tempat 2 ekor, dah 20 ekor. Itu kita punya andaian. Cuba bayangkan, cuba praktiskan. Tapi kalau kita mancing jumpa satu spot yang memang kejap makan, kejap makan, tunggu dulu, jangan kejap pindah. Oh, Ajoy kata pindah. Dah pindah pula. Jangan, tunggu dulu sampai masa dia akan lebur. Pindah. Ada sungai yang kita mancing kat situ ada udang makan, sampai ketika dia tak makan dan terus tak makan. Ada sungai yang kita mancing kat situ dia makan, lepas tu dia tak makan, nanti selang berapa lama dia akan makan balik semula. Ada sungai yang macam tu. Jadi tuan-tuan kena tengok, kena kaji, dan macam mana ilmu ni kita nak dapat, bukan daripada langit, bukan daripada pembacaan, kekerapan jam kita pergi turun memancing. Itu pengalaman dia. Itu yang selalu adik angkat saya sambut asli Kelantan. Dia kata, tahniah, jam pancingan semakin bertambah. Maksudnya berapa kerap kita turun, berapa lama kita tahan untuk memancing. Kalau tuan-tuan nak lagi udang banyak, andai kata waktu tu ada udang banyak, tuan-tuan boleh buat macam geng-geng si Puho. Kalau tuan-tuan nak tahu punya hebat, dan saya memang tak terikut. Si Puho kalau memancing 2 hari 48 jam. Dia rehat 2 jam. Selebih ni dia memancing. Itu perangai dia. Dia kalau mancing betul-betul fokus. Sebab itu hasilnya banyak. Ada juga yang suara-suara sumbang yang mengatakan dia buat perkara yang bukan-bukan, meracun, menuba dan sebagainya. Tapi tidak. Dia memancing sangat fokus. Sehingga kan pernah satu ketika saya memancing dengan dia, dia tak sihat. Ambil minyak angin, dia sapu. Saya kata, naik. Tak apa cikgu, saya mancing cikgu balik dulu. Dia ambil minyak angin, dia sapu. Tapi mancing. Itu ketahanan dia ada. Kalau kita boleh buat macam tu, kemungkinan hasil tangkapan kita akan bertambah banyak. Kalau mampu. Okey, itu sedikit pengalaman yang saya ceritakan. Okey, seterusnya, rajin-rajinlah cek umpan. Jangan baling tunggu temenung 6 datang kukuk. Tak ada makan, tak ada ketuk. Jangan macam tu. Lebih-lebih lagi menggunakan umpan cacing. Dah baling, selang 1 minit, cek, tunggu. Kemudian selang 1 minit, cek. Kalau yang habis tu ditambah. Begitu caranya. Kalau menggunakan umpan anak udang tu, kita boleh lambat sikit. Sebab biasanya yang makan anak udang ni saiznya agak besar. Yang kecil-kecil pun makan juga tapi kurang. So kita akan, kalau misalkan kita pakai cacing 1 minit, pakai udang 5 minit. 5 minit kita cek lah. Cek. Okey, agak-agak dah senyap betul, kita caw lah, jangan tunggu kat situ lagi. Okey, rajin-rajin cek umpan. Kadang-kadang tengah cek tu pun dah ada udang, dah dapat udang. Nak udang ke tak nak? Nak. Kalau nak udang, cuba buat. Okey. Dan tips saya yang terakhir, yang kelima. Hotspot. Tempat yang kita nak parking. Baik. Saya cerita secara umum aja. Bukan maksud saya pandai. Tak. Saya tanya pada orang. Saya buat pun kadang-kadang tak dapat. Sebab kita tak tahu keadaan dan tabiat penghuni dasar dalam sungai. Kita tak tahu. Memang kita tak tahu dan sentiasa berubah-ubah. Sebab itu kita kena ulang perkara tempat parking kita. Ada orang kadang-kadang, tempat tu memang power. Sekali pergi dah tak ada. Kenapa? Sebab dia berubah. Dia akan bergerak mengikut suhu. Dia akan bergerak mengikut perubahan air. Dan dia akan bergerak mengikut pola saiz udang ada yang ada pada ketika itu. Jadi kita kena jaga-jaga. Baik, yang pertama, parking yang lebih mujarab, kebiasaannya kita menghadap pokok. Kita parking menghadap pokok. Sebab itu kalau gunakan buluh ni ada banyak kelebihan. Kalau pakai sahu pun boleh, tapi kita penat nak pindah menggunakan sahu. Okey, kita parking menghadap pokok. Okey, baling kat bawah pangkal pokok, kat tepi kawasan yang luar, baling jauh dia akan pergi ke bawah pokok. Itu memberi peluang yang lebih besar untuk kita mendapatkan tangkapan yang lebih baik. Kemudian cari kawasan yang tubir. Tubir tu maksudnya kawasan tepi tapi di dalam. Kawasan tubir ni biasa tanah keras. Dan kebiasaan yang duduk dekat tanah keras ni, udang-udang galah. Udang-udang sadu. Udang-udang padu mantap punya saiz. Kalau nak, kena cuba. Macam mana kita nak tahu kawasan tu kawasan tubir? Kebiasaannya kita akan nampak kawasan tu ada tanah runtuh, ada tanah liat, kawasan air pusing, kawasan tepi tapi dia air pusing, ada kawasan kita nampak lebih-lebih kalau waktu air surut kita akan nampak keadaan struktur tanah yang ada kat situ. Cuba. Jangan air surut kita parking kat kawasan Tohor, kawasan Tanjung, kawasan Cetek.
Baling cebuk dah sampai. Tapi kalau musim air perang, pergi tempat macam tu. Berlambung-lambung dia makan udang tu. Saya pernah dulu mancing pada Raya Cina 3 tahun lepas kata saya di sini. Air perang. Kawasan kosong saya berdua dengan Man Azmirah. Saya kata, ya Allah, murahnya rezeki pada hari ini. Sebab apa? Makan. Ada pemancing cuma dilalu je. Saya kata, kenapa tak nak parking kat sini dalam hati saya. Saya tak nak lah panggil nanti orang kata, ada macam bagus saja. Tak nak macam tu. Tapi kita diam je lah. Pada ketika itu memang menggila udang makan. Itu air perang masa tu menggunakan ruat-ruat. Memang gila dia makan. Okey, seterusnya kawasan tadi tubing dan kawasan seterusnya ialah kawasan yang melepasi pokok. Kita tengok kat tebing sungai, tepi sungai ada kawasan pokok. Dia bukan dekat sungai, dia bukan rata je. Dia ada kawasan melainkan Sungai Temeloh memang dia rata je macam tu. Sebab dia tak ada pasang surut dan struktur sungainya berbeza daripada sungai-sungai umum yang ada dekat dalam negara kita. Okey, kebanyakan sungai yang ada dalam negara kita banyak pokok. So ada pokok yang menganjau ke tengah. Jadi selain daripada kata parking menghadap belakang pokok, boleh juga parking melepasi pokok. Waktu bila? Waktu air besar. Waktu air besar biasanya kalau melepasi pokok, air kat situ perlahan. Kalau kita waktu air besar parking menghadap pokok, air besar dia tempuh lagi laju, lagi haruk, habis semua mata masuk dekat bawah akar pokok, semua sangkut, putus dan sebagainya. Nanti ada yang claim dan blame saya. Ajoy lah ni cakap parking dekat belakang pokok. Dah semua sangkut, dah terpaksa dah beli batu dan sebagainya. Jangan parking ketika air besar. Waktu air kecil, parking dalam belakang pokok. Air besar, lepasi pokok. Macam tu. Kemudian parking tempat dohor. Okey, Tanjung. Itu kebiasaannya waktu air perang. Tapi dalam keadaan sekarang ni, air yang sentiasa berubah-ubah dalam negara kita, saya rasa lah seluruh sungai dalam negara kita juga begitu, berubah-ubah. Kena cuba. Balik, cuba tempat cetek, cuba tempat dalam, cuba tempat berkayu. Sebab itu kita kena kerap pindah. Kita akan jumpa. Dan seterusnya, tempat dalam dan berkayu itu memang biasalah. Spot udang kan memang suka menyorok. Kalau tuan-tuan pernah ada pengalaman menyerampang udang, macam saya memang kerap menyampang dengan Udin, memang terhibur dan seronok, dan boleh cari hotspot-spot yang macam mana dalam struktur dasar sungai itu di mana udang menyorok. Kita tahu, kat sini kan nampak, kan badan udang tak nampak, misai je keluar. Lepas tu misai pendek, udang kecil. Misai panjang, kompom sadu tu. Itu cara dia. Begitulah juga waktu air keruh, dia akan duduk di tempat-tempat berkayu. Udang dia memang macam tu. Seterusnya, tempat-tempat air pusing. Air berpusing di Sungai Temeloh, kawasan Bera, mana-mana sungai pun, di Kuala Selangor, Sungai Selangor, dia ada kawasan air pusing. Tu kebiasaannya memang ada udang. Tapi ada ketika memang kita tuju spot yang macam tu pun memang tak ada. Saya dah dapat satu teori. Sama ada benda ni berubah ataupun tidak, saya tak pasti. Saya tak berani menjanjikan. Saya pernah cuba pancing dekat dalam, air berpusing, langsung tak makan. Tapi dia makan kat mana? Kawasan air tempuh. Macam saya cerita sebelum ni tadi, alur air tu, kawasan air tempuh tu, dia makan dekat situ. Sebab itu kita kena cuba. Saya pernah cuba dan pernah jumpa kat situ duduk makan. Straight dia makan sadu dan 7-4 ekor macam 7 ekor 8 ekor macam tu dia makan. Lepas tu saya pindah cari tempat yang macam tu pun ada makan. Tapi tak tahu ketika bila benda yang macam ni berlaku. Saya tak berani janji. Tapi tuan-tuan kena turun, kena tengok, kena cuba, mungkin akan jumpa. Seterusnya, kawasan lindung arus. Kawasan lindung arus macam mana? Macam saya cakap tadi, dekat kawasan selepas pokok, kawasan selepas jambatan, kawasan kawasan kayu tumbang, selepas tu kawasan yang lindung arus. Itu kebiasaannya lah. Kebiasaannya memang kita boleh dapatkan udang. Apapun kita kena percaya, apa jua yang kita buat, apa segala usaha yang kita buat adalah kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kata hari ni ada rezeki kita, parkinglah macam mana pun tetap dapat juga tuan-tuan. Jadi saya minta ampun dan maaf sekali lagi. Saya tidak berniat untuk menunjuk pandai, dan saya mancing pun kadang-kadang memang kumpau. Waktu hantar gambar tu memang waktu banyak, waktu tak hantar gambar tu kumpau lah 2 ekor ke 3 ekor. Saya pernah dengan geng-geng saya mancing kat Temeloh pun pernah kumpau 2 ekor je mancing. Mancing 2 jam dapat 2 ekor, naik kereta pergi makan, besok nak balik hotel tidur. Besok caw balik. Saya macam tu. Okey.
Jadi sebagai penutup, saya sayangkan geng-geng pemancing semua dari seluruh Malaysia dan Asia Tenggara. Saya doakan semua pemancing-pemancing sihat, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhi dari segala gangguan, dijauhi dari segala makhluk berbisa, dijauhi segala bencana-bencana yang berlaku dekat sungai, mudah-mudahan. Amin. Jadi sedikit pesanan dan petua daripada saya, kita nak pergi memancing, cuba amalkan. Nak keluar memancing tu pastikan kita bersalam dengan isteri dan peluklah dia. Bersalam dengan anak dan peluklah dia. Begitu juga sebab itu kalau rakan-rakan kami di sini, kita berjumpa dengan rakan-rakan pemancing daripada luar, kita salam, memang kita akan peluk. Cuma saya tak peluk Udin je sebab bau dia busuk. Tak ada lagu tau. Kami berdua sepupu, kami, mak kami, adik-beradik. Jadi cuba amalkan, keberkatan tu akan datang ketika kita pergi memancing. Sebab benda tu usaha dan doa tu ada, aura tu akan kita bawa sekali. Jadi sebelum keluar rumah, kita pastikan salam dan peluk, ciumlah isteri. Ciumlah, peluklah anak-anak kita. Sebabnya kita akan menyangkakan, adakah kita keluar kali ini, kita akan balik semula ke rumah. Na'udzubillah min zalik. Kita tak nak perkara seperti itu berlaku. Jadi sehingga kita berjumpa di lain ketika, saya mohon maaf sekali lagi. InsyaAllah saya ada pengetahuan dan pengalaman, saya akan cuba sampaikan dan ceritakan kepada rakan-rakan pemancing. Saya sayang anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajo speed, ya, padu mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.